KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya, Dietitian Aisyah dalam menu Jaga Sukan. Untuk episod kali ini, kita akan masak lagi dua menu resepi. Tapi sebelum itu, kita kenal dulu siapakah tetamu jemputan kita pada episod kali ini. Selamat datang, Coach Najib. Ya, saya. Okey, Coach Najib, perkenalkan diri sedikit kepada penonton kita di rumah. Saya Muhammad Najib bin Abdul Latif, bertugas di Sekolah Sukan Bukit Jalil sebagai jurulatih badminton. Coach Najib, hari ini kita akan masak dua lagi menu resepi. Ya, betul. Dan apa resepi yang akan kita nak kongsi pada penonton hari ini? Okey, menu kita pada hari ini adalah dumpling sup ayam dan juga jus tembikai. Sambil-sambil kita berborak mengenai sukan badminton. Jadi, Coach, apa lagi? Jom kita masak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, Coach Najib. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sup dumpling ayam. Jadi, Coach Najib, first kita akan sediakan inti dumpling dulu. Dumpling. Okey, so Coach, kita Potong ayam. Potong ayam. So, ini Perlukan chopping board dengan pisau. Potong ayam dulu. satu portion. Satu portion. Ayam yang kita guna adalah bahagian isi dada ayam, Coach Najib. So, kita buang dulu kulit dia. Kulit ayam ni bahagian lemak. Kita tak nak bahagian lemak ni. Dan satu saiz lebih kurang macam ni. Isi ayam ni mengandungi dalam 20 gram protein dah sebenarnya, Coach Najib. Maknanya cukuplah untuk satu hidangan menu utama. Satu hidangan menu utama. Potong je kecil-kecil. Kerana kita nak masukkan ke dalam pengisar nanti, kita akan kisar halus ayam bersama dengan lobak merah. Lobak merah, bawang putih. Bawang putih. Bawang merah. Bawang merah. Kemudian kita akan perasakanlah dengan garam, minyak bijan dan dada sulah. Cantik dah ayam. So, Coach, masukkan ke dalam pengisar. Semua. Tak perlu kecil sangat pun tak apa sebab nanti dia akan hancur je. Okey, Coach, hari ni kita nak bercerita tentang sukan badminton. Sambil-sambil tu Coach masukkan. Masukkan ayam. Ayam kemudian kemudian bawang. Bawang tu saya tuang sekejap. Sambil tu saya akan masukkan lebih kurang 4 biji 4 biji bawang putih. 4 biji bawang putih. Kemudian Coach masukkan bawang merah. Okey, separuh pun dah cukup, Coach. Okay. Kemudian dah kita boleh blend dah. Boleh blend Dan ini adalah isi inti dumpling. Tekan satu je. Alright, kena ambil nanti. Okey. Siap. Jadi so masukkan dalam bowl kayu ni. Kayu. Okay, masuk dalam bowl kayu. Bowl kayu. So sambil tu Coach Najib, menu yang kita masak hari ni, so dumpling ayam, sesuai diambil di hari latihan biasa pun sesuai.
Dan di hari perlawanan pun sesuai. Tapi So, atlet boleh ambil bila-bila sajalah. tapi atlet perlu tahu jumlah porsi masing-masing yang sesuai lah. Dan kalau seandainya nak ambil di hari perlawanan, dia perlukan jarak lebih kurang 3 hingga 4 jam sebelum perlawanan juga, Coach. Okay, so Coach, Coach potong daun bawang. Daun bawang ni ada antioksidan dalam 2. Okay, kalau kasar je. Potong untuk kita tabur ke dalam inti ni. Okay. Halus sikit, Coach. Berbalik pada tadi, Coach. Boleh ambil 3 hingga 4 jam sebelum perlawanan. Supaya kita nak pastikan makanan yang diambil tu dihadam dengan sepenuhnya. Okey. Tapi kalau seandainya dekat dengan game, mungkin boleh ambil yang lebih ringan sikit lah. Kan? Seperti sandwich, yang karbohidrat yang lebih senang dihadam lah. Okey, saya dah masukkan garam . Saya dah masukkan garam. Kemudian saya akan masukkan sedikit minyak bijai. Kemudian dengan lada sulah. Lada sulah. Okey, Coach. Boleh gaul. Gaul rasa. Okey. Kita dah gaul. Nampak dah gaul rata tu, Coach. Jadi kita akan buat part yang paling rumit. Part yang paling rumit sikit. Jadi kita buka sarung tangan tapi kita dah basuh tangan. Baru so lepas basuh tangan. Pastikan basuh tangan terlebih dahulu. Kita nak pastikan makanan yang kita makan nanti selamat. Coach, jom kita buat dumpling ni. Okay, sambil Coach Najib susun inti kulit dumpling ni, saya nak bercerita sikit tentang kulit dumpling ni juga, Coach. Dia adalah sumber karbohidrat kita lah pada hari ini. Sebab kita tak ada semua karbohidrat lain. Tadi protein daripada sumber isi ayam. Kemudian karbohidrat daripada wrap ataupun kulit dumpling ni. Coach Najib, berapa tahun pengalaman menjadi coach coaching badminton ni? Saya di sekolah sukan dah hampir 13 tahun. 13 tahun. So ramai bekas pemain ataupun yang pemain masih aktif sekarang adalah bekas anak murid saya. Seperti Lizija, Pelitan. Mereka bukan barisan atlet negara yang mewakili negara kita di Olimpik baru-baru ini dan mengharumkan nama negara kita dan sangat membanggakan . Okey, Coach Najib. So, sambil tu saya akan susun, kita bulatkan kecil-kecil ni. Okey. Dan wrap dumpling ni, Coach Najib, dia dibuat daripada tepung gandum dia sebenarnya. Dan dicampur tepung ubi sikit. Ini kalau nak buat sendiri pun boleh, tapi lagi leceh lah. So, kita beli yang dah siap. Lebih kurang kena buat lempeng . So, saya cuba balut dulu ya. Tapi kita buat teknik basic je lah, Coach. Saya risau macam kalau masuk bunjuk dia. Kita tutup kat atas ni. Macam tu. Berjaya. Ni sudah 3 saya buat. Senang sangat ni. Yang ni memang senang sangat ni. Saya rasa saya punya macam dimsum pula. So saya tutup je macam tu. Macam tu. Salah. Tak, Coach Najib punya lagi cantik dari saya, okey? Tak apa, so kita ada pelbagai bentuk, Coach Najib. Okey, yang ni memang saya punya memang simple lah ya. Bentuk berbeza tapi isinya yang sama. Isi yang sama, okey. Dah nampak gaya tu, Coach Najib, so kita habiskan isi ayam yang ada ni. Badminton ni sebenarnya dia boleh jadi sekejap tempoh perlawanan dia. Boleh jadi lama juga. Cuba Coach share sikit. Untuk badminton, dia depends pada opponent. Kadang-kadang bila game terlalu tough, dia boleh jangkau sampai 1 jam lebih juga. 1 jam lebih kalau sampai permainan hingga set yang ketiga kan. Itu bermaksud badminton ni memerlukan sistem tenaga aerobik dan juga anaerobik. Okay. Mungkin ada di rumah yang belum tahu aerobik tu apa. Secara mudahnya, kalau anaerobik ni sistem tenaga yang dijalankan tanpa oksigen lah, anaerobik. Dan ia biasanya sistem yang digunakan untuk kegiatan aktiviti yang cepat, segera tangkas kan. Itu anaerobik. Kalau aerobik dia menggunakan oksigen dan durasi dia tu ada sama. Untuk suka-suka yang endurance dan sebagainya lah. Dan sebab itu kata badminton ni dua-dua, sebabnya ada game yang sampai dalam set badminton ketiga. Dia guna dua-dua. Sampai set ketiga dia boleh sampai aerobik jugalah. Betul. Dah siap dumpling tu. Dumpling so dah siap. Sekarang kita nak masak sup lah. Betul, sup. So, Coach masukkan sikit minyak. Mungkin boleh perlahankan sikit temperature. Sambil tu saya akan potong bawang putih. Cincang halus kan bawang putih.
Terus. Dan saya potong halia sikit, dia ketuk je halia ni. Ni halia. Bawang putih ni adakah untuk sekadar rasa ataupun dia ada kelebihan? Bawang putih ada Waktu kelebihan kita dia. guna. Dia anti radangan sebenarnya, dan dia ada antioksidan juga sebenarnya bawang putih. Okey, Coach Najib boleh masukkan bawang putih. Okey. Dan kalau kita tengok kebanyakan masakan memang akan start dengan menumis bawang besar ataupun bawang putih dulu. Betul. So hari ni kita akan guna bawang putih lah. Okey, kemudian kita akan masukkan naik bau sikit. So masukkan halia. Kemudian boleh boleh masukkan stok ayam lah. Okey, stok ayam. Sambil tu saya akan potong sayur. Okey. Sayur ni kalau carrot ni kalau nak letak dalam biasanya kalau nak letak dalam dumpling pun tak ada masalah. Tapi sebab hari ni kita nak bagi nampak sayur kita tu. So kita letak dalam sup. Dia lebih menarik. Boleh lebih menarik. Kalau nampak So, tu boleh masukkan stok ayam. So, carrot kita Semua, sikit je. Semua Coach. Okey. Kalau kita tengok antioksida punya phytonutrient yang menyumbang kepada antioksida untuk tingkat imunisasi ataupun imun sistem badan Coach, dia ada 5 warna. 5 warna, dan hari ini kita ada 2 warna. 2 warna, oranye dan putih. Saya potong bulat je Coach. Kalau siapa yang ada anak kecil boleh variasikan, potong bentuk bunga lah dan sebagainya. Nampak lagi menarik lah. Kadang ini adalah salah satu faktor untuk menarik perhatian orang untuk makan. Sebab ada jenis individu yang picky eater, memilih, terutama dari kalangan kanak-kanak lah. Okey, aku boleh tambah sikit. Habiskan pun tak apa. Air. Kuatkan api kita sampai bergelegak. Dan sedap sebenarnya akar apa ni? Akar daun bawang ni. Yes, akar daun bawang ni saya potong siap dulu. Kita rebus sekali dengan tu, air rebusan tu. Masukkan akar dia. Akar daun bawang. Tadi Coach masukkan 2 sudu kecil minyak tadi kan. So lebih kurang dalam 90 kilokalori lah. Jadi kalau individu biasa itu pengambilan lemak yang normal lah sepatutnya. Tak jadi masalah. Kemudian Coach masukkan carrot. So nampak warna oranye dan sup kita berwarna-warni. Nampak menarik. Gelegak dulu. So sayur ni kita akan masukkan yang paling last. Dan kita akan garnishing dengan daun bawang. Lebihan daun bawang tadi lah. Daun bawang. Okey Coach. Tadi berbalik kepada kesidraan tadi Coach. Kan keperluan kalsium, keperluan protein dia adalah lebih tinggi berbanding dewasa biasa. Kerana mereka dalam fasa pembesaran. Maksudnya pemakanan ni membantu mempercepatkan proses dia punya recovery pemulihan. lah. Betul. Sudah melegak. Sudah gelegak, so akan masukkan dumpling. Masukkan dumpling kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita dapat 17 biji dan 3 biji yang bentuk lain lah. Yang lain untuk sup bunjut. Wangi pun dia. Kita tunggu sampai timbul. Betul-betul menarik perhatian ni. Okey. Kalau nak tengok dia masak dah dumpling tu, kalau dia timbul atas permukaan tu, dia kira dah masak dah. Maksudnya dia dah terapung kat atas. Terapung dah. Dia dah padat. So, sayur ni saya potong batang di bawah je. Kita boleh masukkan. Yang ni termasuk last sikit supaya tak terlalu layu. Sambil tu saya rasa boleh masukkan sedikit Lada sulah. Lada sulah dalam hujung sudu je. Untuk menambah rasa. Lada sulah. Minyak bijan sikit. Minyak bijan. Okay. Saya rasa lalu sudah pun banyak sikit lagi. Benda last sekali baru garam lah. Kita tunggu dumpling masak. Dan nanti kita nak masukkan last sekali. Nak tutup tu baru masukkan sayur ni. Sayur masuk satu-satu je. Sayur tu macam ni. Sebab nanti dia kecil je jadi.
Didik TV KPM. Okey, tadi Coach Najib kita dah siap dumpling sup ayam. Ya, betul. Dan kita akan makan bersama jus temikai. Ya. So, jus temikai saya akan potong dulu Coach Najib. Coach Najib akan blend. Coach Najib, temikai ni Coach Najib, dia kategori makanan yang high GI. High GI ni maksudnya senang lah, maknanya dah tukar kepada tenaga tu. Ni kalau lepas perlawanan tu, kalau immediately dengan cepat, boleh ambil lah jus temikai ke. So, boleh bekalkan terus tenaga lah. Temikai ni juga sebenarnya kaya dengan vitamin A, vitamin C, kandungan air dan serat lah. Maksudnya selepas pertandingan atau latihan, kita boleh terus minum sajalah. Terus minum saja. Membantu untuk membekalkan glycogen pada otot lah. Dan kalau macam tadi, dumpling kita, sup dumpling tu, dia kategori sederhana GI. Sederhana GI ni dia untuk sustain, kalau orang kata carbohydrate availability tu. Maksudnya kalau kita ambil, sepanjang perlawanan tu, dia akan slow release tenaga lah. So, sepanjang perlawanan tu akan membantulah membekalkan tenaga. Dan kemudian coach masukkan sedikit air. Masukkan air dulu. Tapi dua buah ni kaya dengan vitamin C dan kaya dengan vitamin A lah, terutamanya buah. Habiskan Okey. So, kita akan Ini coach kena mulai macam tu. Dan ni saya tinggal untuk hiasan je sikit je. Okey, cantik. Alright, Coach Najib dah cantik jus temikai. So kita tuangkan dalam ni. 2 gelas cawan. Kita akan masukkan sedikit ais lah. Tapi kalau siapa nak jadikan dia ais blended pun boleh blend sekali dengan ais, tak masalah. Alright. So kita akan masukkan sedikit ais, Coach. Dan satu hiris temikai yang standard, yang potongan tu dia 60 kilokalori. 60. Yang biasa jual di kedai-kedai tu. Dan 1 jam perlawanan tu coach, 1 jam selepas perlawanan tu sebaiknya memang kena tidak boleh menangguh-nangguh untuk ambil makanan sebenarnya. Itulah 1 jam kritikal untuk proses pemulihan. So kena segera ambil karbohidrat dan sedikit protein. Ya, betul. Kalau macam nak shake protein pun tak ada masalah. Sama ada kena shake yang susu ataupun susu coklat pun tak ada masalah. Dan ini kalau macam temikai ni karbohidrat semata-mata lah. So coach, satu untuk hiasan sana, yang satu belah sini. Okey. Oh, comel. Okey. Okey, dah cantik. Boleh tu coach. Okey, dah siap jus temikai. Tadi kita tak rasa lagi sup dumpling ayam. Ya, betul. Jom kita try lah coach. Boleh. Okey Coach Najib, sup dumpling ayam dah siap ni dan nampak sangat menyelerakan. Betul. Nampak saya pun dah dah tak sabar nak rasa ni. Okey, jom Coach. Coach rasa dulu. Kita sambung jemputan, rasa dulu. Kita rasa dulu ya. So kita buka mas. Simpan mas. Makan kena buka mas. Betul. Buka mas. Dan jangan lupa amalkan penjarakan sosial juga masa lagi ya. Ya, betul. Jadi kita diambang COVID-19. Okey Coach, rasa dulu. Saya boleh rasa dulu ya. Okey, saya ambil satu. Bismillah. Hasil air tangan Coach Najib ni, bukan selalu kan, boleh rasa. Sedap juga. Sedap Pandai juga, juga saya masak ni.
Macam bingkai. Tadi saya rasa kuah, sekarang saya rasa isi dia pun. Isi dia pula. Yang penting kena cukup masak. Dan Coach Najib, kalau kita tengok kalori daripada sup dan ayam ni, lebih kurang 200 kalori daripada karbohidrat yang kulit dia tadi. Kemudian isi ayam tu lebih kurang dalam 150 kalori lah. So total lebih kurang dalam 350 kalori. So plus minus mungkin 400 lah kita tak minyak Sesuai tadi untuk kan. satu orang punya portion lah. Ya makan. betul, satu orang portion. Dan kalau nak sesi fasa penurunan berat badan pun sesuai sebab sangat rendah dengan minyak lah ataupun lemak. Okay, Coach rasa jus tembikar. Ini yang saya blend tadi lah ni. Bismillah. Sungguh enak. Sungguh enak. Manis betul temikai ni. Manis, Walaupun tiada gula. Alhamdulillah. Okey Coach, saya rasa itu saja untuk episod menu jago sukan kali ini. Terima kasih Coach Najib kerana sudi bersama kita untuk menu jago sukan. Dan jangan lupa saksikan lagi menu jago sukan di episod akan datang. Bye. Didik TV KPM